Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan seluruh Malaysia, dipetik daripada berita Harapan Daily dengan bertajuk "Doa pun kena isi borang Google, umat Islam risau penunggang agama makin melampau." Gejala memperalat agama oleh pemimpin PAS dilihat semakin melampau apabila nak berdoa pun kena isi borang Google. Tindakan bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS, Ahmad Dusuki Abdul Rani, mengadakan program kiriman doa menarik perhatian orang ramai. Rata-rata bimbang dengan penunggang agama yang seolah-olah masih dibiarkan bermaharajalela di negara ini. Dusuki dalam satu kenyataan memberitahu program kiriman doa dan bacaan tahlil bertujuan untuk menghargai para penaja Yayasan An-Nabawi. Ianya bukan program berbayar. Dipetik iklan daripada Dusuki, disusuli pautan borang Google ditutup pada jam 3 petang tadi. Menerusi pautan yang diberi Dusuki itu, bacaan tahlil akan diadakan di setiap cawangan Mahaz Tafiz An-Nabawi pada hari Isnin atau hari Kamis. Senarai nama untuk bacaan doa akan diberikan secara rawak kepada setiap cawangan menurut perincian program tersebut. Sehubungan itu, warganet berharap kerajaan segera melakukan tindakan tegas dalam menangani perangai penunggang agama. Pelik agama Islam PAS ini, keberkatan berbayar, cara mudah nak buat duit atas angin, menipu atas nama agama. Siapa beritahu program tak berbayar, barangkali program lain-lain semua kutip dana. Macam manalah penunggang agama ini rosak ummah. Buatlah sesuatu kepada puak-puak penunggang ini. Demikian kecaman orang ramai. Dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, yang tular juga dalam media Harapan Daily ialah apabila selepas PAS sapu Terengganu, sukacita sewa tapak pasar naik sehingga 230%. Dipetik dari Harapan Daily. Pejabat Majlis Daerah Marang di Terengganu sukacita memaklumkan kenaikan kadar sewa di Pasar Baru Pekan Wakaf Tapai sehingga mencecah 230% bagi tapak sayur dan ikan. Dokumen makluman kepada para penyewa premis terbabit bertarikh 5 September iaitu kurang sebulan Perikatan Nasional yang dikepelai PAS menyapu bersih 32 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu pada pilihan raya negeri PRN. Notis sama memberitahu tindakan menaikkan kadar sewa itu diputuskan dalam mesyuarat pada 21 Mei lalu. Menurut pihak berkuasa tempatan PBT di bawah kerajaan PAS tersebut, kenaikan yang melibatkan semua kategori premis perniagaan itu berkuat kuasa pada 1 Oktober depan. Berdasarkan kadar baru sewa itu, tapak sayur dan ikan mengalami kenaikan melambung melebihi 3 kali ganda, iaitu daripada RM30 kepada RM100. Sementara itu, tapak daging pula naik RM20 kepada RM50, manakala kios yang berkeluasan 10 kaki kali 10 kaki kali 8 kaki naik daripada RM20 kepada RM170. Kadar baru sewa bagi dua jenis ruang pejabat mengikut keluasan pula masing-masing naik RM50 kepada RM250 dan RM200. Susulan itu rata-rata menyifatkan kenaikan berganda ketika kebanyakan rakyat masih bergelut dengan bebanan kos sara hidup itu sebagai hadiah kemenangan PAS untuk rakyat di Terengganu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, ini keputusan siasatan video viral ataupun gambar viral yang memaparkan seorang ahli parlimen daripada Parti Bersatu didakwa menghisap vape di dalam Dewan Rakyat. Akhirnya beliau tampil memberikan penjelasan, penerangan dan juga membela diri ketika disiasat atau ketika diminta memberikan keterangan kepada Dewan Rakyat.
Kata beliau, yaitu ahli parlimen daripada Parti Bersatu tersebut, dia mengatakan bahawa dia bukan hisap vape, tetapi saya letak pen di bibir secara spontan. Jelas Iqmal Hisham pada parlimen. Namun dalam komen-komen daripada netizen, mereka mempersoalkan mengapa meletakkan pen di bibir pada ketika itu, dan mereka juga bertanya, kenapa seakan-akan perbuatan itu menghisap vape, kata mereka. Namun demikian, Iqmal telah pun menjelaskan dia meletakkan pen di bibir secara spontan. Ahli Parlimen Tanah Merah, Iqmal Hisham Abdul Aziz, sekali lagi menafikan dakwaan menghisap rokok elektronik atau vape dalam Dewan Rakyat selepas gambar dia meletakkan objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial sebelum ini. Iqmal Hisham berkata demikian selepas menyerah surat penjelasan kepada Setiausaha Dewan Rakyat mengenai perkara itu hari ini. Kata beliau, saya menafikan sekeras-kerasnya saya menghisap vape kerana saya bukan perokok. Hisap vape dan apa yang saya pegang itu hanyalah sebatang pen, bukan dihisap. Pen itu diletakkan di bibir saya secara spontan, katanya lagi. Sebab itu, saya minta kepada Speaker Dewan Rakyat untuk kemukakan rakaman kamera litar tertutup CCTV yang mana dengan CCTV ini akan membersihkan nama baik saya, dan jika terbukti saya menghisap vape, saya mohon pada Speaker tindakan tegas dikenakan terhadap saya, katanya dalam satu kenyataan. Surat penjelasan itu diterima Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Beca Maidin Iqmal di Parlimen. Mengulas lanjut dakwaan itu, Iqmal Hisham turut berharap tindakan tegas diambil mengikut peraturan Dewan Rakyat terhadap juru gambar Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang telah memfitnahnya sekiranya terbukti dia tidak bersalah. Kata Iqmal Hisham, tindakan juru gambar terbabit jelas mencemari kemuliaan Dewan Rakyat. Jika tuduhan juru gambar Perdana Menteri terhadap saya tidak benar, saya minta Speaker mengambil tindakan kepada juru foto di bawah peraturan mesyuarat 93, katanya. Selain itu, dia turut mengesahkan tindakan saman terhadap juru gambar berkenan telah bermula dan notis saman akan diserahkan Jumaat ini. Dalam saman saya kepada juru gambar itu, saya meminta dia menurunkan posting yang dibuat di Twitter. Jelas dia telah membuat tuduhan jahat terhadap saya melalui postingnya itu. Bagi saya itu satu jenayah, sebab tanpa usul periksa dia terus tuduh orang hisap vape. Vape ini ada asap, tapi yang ini tak ada asap, kata beliau lagi. Sebenarnya, menurut netizen, ada banyak jenis vape yang ada dalam pasaran sekarang. Ada juga vape yang menghasilkan banyak asap, ada juga vape yang menghasilkan sangat sedikit asap, dan ada juga vape yang seakan-akan tiada asap, kata mereka lagi. Namun, saya pun bukan penghisap vape, jadi saya pun tak tahu apa kebenaran yang dikatakan netizen tersebut. Jika kita dapat rakaman CCTV, salinan gambar yang diambil, kita dapat membuktikan saya tidak menghisap vape, kata beliau. Tambah Iqmal Hisham, gambarnya itu mendapat tanda suka lebih 1 juta pengguna media sosial, selain turut menerima komen negatif yang pastinya meninggalkan kesan tidak baik terhadap maruah dan nama baiknya. Pada 21 September lalu, Iqmal Hisham didakwa menghisap vape di Dewan Rakyat selepas gambarnya memegang objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial. Bagaimanapun, Iqmal menafikan dakwaan itu dan menegaskan objek yang dimaksudkan adalah sebatang pen kerana dia tidak merokok maupun hisap vape. Laporan polis turut dibuat oleh pegawai khasnya Muhammad Faisal Ismail DIP di Dangwangi, Kuala Lumpur sehari kemudian. Pada 23 September lalu, Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid mengesahkan tiada unsur jenayah ditemukan dalam laporan yang dibuat terhadap juru gambar berkenan oleh seorang pembantu Iqmal Hisham. Menurut Alauddin, tiada siasatan dibuka berdasarkan laporan polis yang dikaitkan dengan gambar tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.